Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan terbaru Manis FM, iaitu podcast yang diberi nama Podcast Disclosure. Alright. Dan kenapakah podcast ini diberi nama Disclosure? Ini adalah kerana ingin merungkaikan secara lebih mendalam lagi sesuatu isu ataupun topik yang menarik dan juga yang terkini. Dan ini adalah episod yang pertama untuk podcast Disclosure, dan kita akan merungkaikan tentang misteri histeria dan juga rasu. Dan untuk episod kali ini juga kita bawakan kepada anda seorang penulis novel yang terkenal, iaitu Encik Saidi Nur Azam, untuk mengetahui lebih lanjut lagi dalam tentang histeria dan juga rasu. Dan untuk episod yang pertama ni kita bersama dengan Encik Saidi yang akan memberi tahu dan juga mengumpas tentang beza misteri histeria dan juga rasuk ni. Okey, apa khabar Cik Saidi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nampak? Dia berdempur tu. Okay. Apa khabar? Ya, baiklah. Alhamdulillah. Okey, Cik Saidi, hari ni kita akan bertanyakan sedikit dan juga sebanyak. Tak tahu sedikit ke sebanyak, tak tahulah. Tapi kita akan ada beberapa soalan tentang histeria dan juga rasuk ni. Okey, dan untuk soalan yang pertama. Debor tu tengok. Okey. Untuk soalan yang pertama ni, apakah beza histeria dan juga rasuk ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak terima kasih kepada Manis FM. Ingin mengupas tentang histeria dan rasuk ni, dua perkara yang berbeza tetapi ada sempadan yang halus. Maknanya itu ada sangkut paut jugalah satu sama lain. Kalau histeria ni seperti mana saintifik yang berkatakan histeria ni sebagai stres. Seorang pelajar sentiasa akan dapat histeria. Tapi sebenarnya itu orang kata dari segi pandangan orang-orang berilmiah lah katanya. Tapi pandangan dari segi orang yang mengenal dari dua alam ni. Histeria ni kadang-kadang tu berlaku apabila seseorang itu dia lost control pada diri dia, hilang kawalan pada diri dia. Dan pada waktu itu jugalah bila ada keadaan ditekan, pada waktu itu jugalah pandangan mata dia mudah terlihat sesuatu yang ada di sebelah sana. Berbeza dengan rasuk. Rasuk ni pula dia tak macam histeria. Rasuk ni dia orang tu sendiri yang akan dikunjungi makhluk halus masuk dalam tubuh. Seperti apa yang Ustaz Darul Syifa sentiasa bercerita dengan saya. Rasuk ni dia lebih bahaya daripada histeria. Sebab rasuk ni kadang-kadang tu kita yang kena rasuk takkan sedar dia kena rasuk. Histeria ni masih lagi sedar. Dia macam terumbang-ambing. Histeria ni masih lagi terumbang-ambing antara diri dia dalam dunia yang nyata ataupun diri dia melihat satu perkara yang dia tak pernah lihat. Contoh berlaku di sekolah saya dulu tahun 1997. Nampak tua sikit umur kan. Samalah. Okey. Budak-budak bila kadang-kadang tu dia tengah belajar and then keadaan suasana biasa macam tu, dia terpandang di luar tingkap dalam dua kelas, dia nampak ada nenek kebayang lah apa, orang tua ke apa ke bawa anjing tinggi sebesar anak lembu kan. Dia pernah dia orang cerita dia pun menjerit sebab perempuan tu and then menjerit, dia berjangkit. Itu histeria. Dia akan berjangkit satu persatu. Budak nampak, ya aku nampak and then aku nampak dia jangkit. Dia nampak, dia tak nampak. Histeria ni akan berlaku apabila orang tu jiwa dia lemah. And then biasa berlaku di golongan wanita sebab benda keadaan dia memang lemah berbanding lelaki. Kalau lelaki yang kena histeria tu juga tak tahu apa yang dia pergi Half lah. Mungkin lemah jugalah. Tapi jarang berlaku pada lelaki. Jarang berlaku pada lelaki, berlaku pada perempuan. And then jikalau perempuan tu datang kotor atau yang mudah nampak benda macam tu, dan dia orang ni benda-benda gaib yang jahat ni kita panggil jahat lah. Sebab suka mengganggu. Benda baik tak ganggu. Betul. Jadi yang jahat ni dia suka mencari manusia yang tidak bersih tubuhnya. That's why dia akan menyerang orang yang histeria. Kalau rasuk ni berbeza. Rasuk ni kadang-kadang tu kalau kita tengok filem-filem kan, filem-filem yang orang kata jumpa benda-benda tepi pantai. Betul. Dan botol tu kan. Itu normal lah tu. Dia kadang-kadang tu orang pertama dulu dia letak benda tu dalam botol and then dia buang dalam pantai, di laut atau di sungai. Sebab benda itu akan menjadi orang kata
orang panggil ancak. Dalam ancak tu sendiri ada jin lah, apa semua, ada siluman itulah. Tapi memang betul, bila jumpa macam tu, mudahlah orang tu terkena, dibuka. Pernah berlaku di Kuala Krai baru lagi, sebelum PKP ni, sebelum ni Covid ni, berlaku di Kuala Krai. Seorang budak lelaki, dia terbuka dia botol, 30 botol dekat mantap. Oh, yang ramai ustaz pergi tu tak jadi Yes, tak betul. jadi. Yang dia jadi macam orang tua macam tu kan. Dia terbuka, dia kena rasa. Ya, tak jadi gapo. Itu Tak tu. jadi gapo. Gitu. Sampai ustaz kata keluar. Aku tak nak keluar kan. Aku dah bayar sewa rumah ni kan, tak keluar kan. Contoh macam tu kan. Jadi potong bil. jadi maknanya dianya itulah rasuk. Rasuk ni susah untuk diobati. Andai kata dia berjaya diobati juga, ada satu pintu yang terbuka dalam tubuh orang benda tu. Senang orang tu singgah. Kalau orang tahu makhluk tu singgah. Itu berbeza. Ya, histeria dan rasuk. Histeria ni kadang-kadang tu hari tu saja. And then ada juga histeria yang menjadikan rasuk. Ada juga. Sebab dia tengok ataupun individu yang histeria tu, adakah jiwa dia pernah alami sesuatu perkara mistik ni, akan mudah makhluk-makhluk ni. Jadi benda tu pun ada peluang akhlak masuk. Macam tu kan. Dia nampak memang benda jahat kan. Biasa macam tu. Okay, itu dia beza antara rasuk dan juga histeria. Alright, dan untuk soalan yang kedua, punca yang menyebabkan histeria tu kenapa? Okey. Sebabkan dia tak gosok gigi ke, tak makan nasi lagi ke? Kita nak tahu penyebab dia. Okey, penyebab utama histeria ni kadang-kadang tu, satu, bila minda kita lemah, tubuh kita lemah, and then orang kata semangat kita kurang. And then antara sebab utama itu fizikal dan juga orang kata rohani orang tu sendiri, kerohanian dia, ataupun fizikal orang tu ada sakit tubuh dia, ada aksiden lah apa yang pernah berlaku kepada dia. Dia akan orang kata merangkumi, dia mempengaruhi minda dia menjadi lemah. Apa yang terjadi pada kawan-kawan saya yang kena histeria di zaman UiTM Macang dulu, saya belum di UiTM Macang. Kadang-kadang tu tengah makan dekat dining, lelaki perempuan duduk sebelah-sebelah kan. Jadi perempuan sebelah kanan, lelaki sebelah kiri, nak hantar tray lepas makan, and then kena histeria. Sedangkan benda tu dah orang kata tak logik, lepas makan mesti kenyang, happy semua kita. Mungkin ada berlaku stres dengan kerja. Tapi bila histeria tu berlaku ke atas seseorang itu menunjukkan orang tu memang ada masalah. Kadang-kadang tu orang cakap, oh, histeria ni berlaku disebabkan stres kerana final exam. Kadang-kadang tu ya, betul. Dia jadi mempengaruhi minda kita. Bila mempengaruhi minda kita, kita stres, kita tak nak kontrol body kita, tak nak kontrol mind kita, fikiran kita akan mudah nampak sesuatu perkara. Kadang-kadang tu kita halusinasi. Kadang-kadang tu betul. Pernah terjadi, senior saya, dia punya stres, kerja tak siap semua, balik daripada hostel, balik ke hostel dari studio art ke studio mana-mana ke, buka lampu meja, kepala manusia atas meja dia cerita. Wah, menjerit satu dom tu. Bukan dia je, kalau saya pun macam tu. Buka lampu, ada kepala tersengih berdarah. Allah. Dia cerita. Jadi kita pun wow, menariknya. Jadi macam kita ni suka benda mistik kan. Betul. Contoh juga yang apa yang terjadi kepada rasuk, apabila tubuh seseorang itu lemah dan mudah dihinggapi oleh makhluk-makhluk halus yang bersifat jahat. Sebab tu orang cakap hantu ni bukannya satu orang kata ghost ke apa ke. Hantu ni macam orang kata istilah zaman dahulu ni, hantu ni jahat, benda jahat. Kacang hantu kau ni kata, kau ni hantu betul lah. Contoh hantu tu jahat. Jadi dalam Al-Quran memang tak ada hantu tu. Jadi perkataan hantu tu tak ada. Jadi Syaitan. hantu ni istilah kepada orang-orang zaman dulu untuk mengatakan benda tu jahat. Jadi betul lah, benda jahat lah tu. Cuma nak mengelakkan perkara-perkara berlaku, hantu tu betul budak ni apa, dia curi selipar aku, macam hantu tu. Jadi maknanya istilah kenapa rasuk dan juga histeria berlaku ke atas wanita terutamanya, sebab dia orang ni memang tergolong antara kaum yang lemah. Jadi manusia yang lemah, sifat lemah, batin dia lemah, badan dia mungkin ada sedikit kelemahan dia, macam ada cederaan ke apa ke, menyebab mempengaruhi minda dia. Antara mudah, faktor-faktor utama mudah. Satu lagi, aku tak siap lagi work, aku tak siap lagi assessment, kan, jadi stres. Antara stres itulah benda tu mudah.
Ya, betul. Yang mengganggu fikiran apa semua. Yes. Jadi mudah singgah macam tu. Right. Dan itu dia penyebab di mana berlakunya histeria. Alright. Dan untuk soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga, yang ni seperti mana Encik Saidi pun bagi tahu tadi, kenapa wanita yang kerap kena histeria ni? Kenapa perempuan? Kenapa tak lelaki? Okey, pada tahun 2016 saya pernah pergi ke IPT Terengganu, Institut Perguruan Terengganu. Waktu tu ada seorang pembantu pendidikan Terengganu, Negeri Terengganu, bercakap dengan saya selepas saya buat talk. Dia kata, "Cik Saidi, saya minat novel seram." Saya minat novel hantu, Cik Saidi, tapi masalah saya tak boleh bawa balik. Saya tak boleh baca, saya tak boleh bagi anak saya baca. Kenapa tu? And then dia pecahkan rahsia anak dia pernah kena rasuk dan histeria. Lelaki ke perempuan? Saya tanya. Perempuan. Dia kata gitu. Kata, kenapa je jadi? Saya pun bercakap, pernah kena alami tak selama ni? Oh, banyak kali. Okey, saya pun bercerita. Dia tanya, kenapa jadi macam ni? Okey, yang pertama, apabila orang tu di first time ataupun terkena rasuk ataupun histeria ni, dia akan ada satu, orang panggil lohong atau lubang besar dalam tubuh dia, dalam batin dia tu, untuk memudahkan makhluk-makhluk jahat ni singgah. Makhluk ni, dia tidak berjasad. Andai kata dia berjasad dalam jangka masa yang singkat saja, mungkin jin mungkin boleh berjasad lah. Tapi bila dia dah nak dapat tubuh manusia, dia akan singgah. Dia anggap sebagai itu dia akan jadi perumah kepada tu. Dia akan singgah sebagai rumah. Seperti manusia yang kata jiwa dia kosong, dan mudahlah benda tu masuk. Seperti rumah kita lah. Kalau rumah kita ni ditinggalkan lebih daripada 3 hari ataupun seminggu, bangunan yang kosong itu akan berpenghuni. Jadi mudahlah makhluk halus masuk. Sama juga dalam jiwa manusia tu. Andai kata dia jiwa kosong, iman dia kurang ke apa ke, akan dia mudah masuk. Kenapa wanita? Sebab wanita dia tak mampu untuk mengatasi gangguan-gangguan ini. Kadang-kadang tu kata kita hantu kan, siapa yang menjerit kuat? Oh, perempuan. Tapi kadang-kadang tu ada juga lelaki kat sebelah ni. Dia biasalah apa tu. Dia jiwa gitu. Ada jiwa lemah, sebab tu dia kalau histeria masuk dalam tubuh orang tu, dia jadi lemah dan mudah. Saya pernah alami sendiri depan mata saya masa dekat UiTM Macang dulu. Balik daripada studio, bukan histeria dah, dia kira rasuk dah. Yang mengaku dia permaisuri bunian kawasan tu. Dia kata waktu tu dipegang 2-3 orang, tak jadi apa. Saya lalu tiba-tiba orang tu jadi senyap. Benda yang histeria tu senyap. Saya dengan barang-barang art semua ni, saya budak art ni. Jadi dengan apa ni, seluar senteng sampai ke betih ni, dengan bawa kerja, penuh dengan art semua tu datang tu, dia tunduk malu. Sebab kita renung dia. Kita kena renung mata dia. Sebab saya renung ni, kenapa? Sebab saya kata, apa saya pula tu? Apa saya? Dia tak tahu apa-apa kan. Kemudian saya cakap, abang saya di balik, abang saya di junior tu lah kan. Junior yang kena rasuk. Mesti junior tu perempuan lah. Ya, perempuan. Yang perempuan. Abang saya. Okay. Sebab apa ni, dan apa yang terjadi lepas tu, mungkin saya cut sikit cerita. Apa yang terjadi lepas tu, sebenarnya esokan tu yang orang-orang yang pegang perempuan tu datang jumpa abang Saidi ni, ada ilmu apa-apa? Tak ada ilmu apa-apa. Kita tak tahu apa-apa dengan barang semua yang penuh ni. Dia bercerita tentang pengalaman jumpa orang rasuk. Dia kata, dia pun bercerita lah, perempuan tu sebenarnya sebelum masuk ke UiTM, dia dah orang kata dirasuk ataupun mudah bertukar karakter sewaktu di luar kawasan sebelum masuk UiTM. Maknanya dia orang tu dah ada gangguan dah. Dan jadi UiTM Macang ni, saya dah cerita pun berat. UiTM Macang ni asalnya tempat yang orang kata keras jugalah. Jadi bila dia dah ada masalah macam tu, lemahnya body dia, lemahnya batin dia, rohani dia, dia masuk ke tempat yang keras macam tu, mudah benda tu masuk. Benda tu nak bercakap, orang kata secara depan-depan, mungkin ada senang-senang dia kata masuk tubuh orang ni, dia bagi amaran melalui perantara. Jadi orang yang rasuk histeria ni akan menjadi satu tempat perantara kepada makhluk ni untuk bercakap. Jadi wanita ni mudah sebab satu lemah. Yang kedua, dia orang ni orang kata, macam maaf cakap lah, wanita ni agak sedikit orang kata dari segi kelemahan dari segi mental dia agak weak sikit berbanding lelaki.
Lelaki kadang-kadang tu dia jenis orang ketepan sebagai pun ada kan. Kadang-kadang, "Oi, kau ganggu aku tumbuk kaki kau hantu ke apa kan." Pernah jadi macam tu kan. Cabar-cabar kan. Dia tak suka aku tak suka kau ganggu aku kan. Jadi macam tu banyak. Jadi perempuan ni kan nampak hantu-hantu lah, takut lah. Jadi macam macam tu lah. Tapi memang apa yang terjadi 70% kebanyakan kaum hawa yang kena. Bukan nak kata hawa tu orang kata target utama dia orang. Cuma dia orang mencari yang lemah. Jasad yang lemah. Jasad manusia yang lemah, yang kurang agama, kurang pendidikan. Bukan maksud kurang agama, kurang pendidikan dari segi iman dia. Macam mana kita nak berdindingkan diri daripada makhluk-makhluk jahat ni. Banyak perkara. Jadi pada waktu itulah aku kata pentingnya Al-Quran dalam tangan kita. Betul. Untuk bagi orang Islam lah, bagi orang saya tak tahu lah. Okey, jadi itu dia jawapan yang diberikan oleh Cik Saidi tentang kenapa wanita yang kerap jadi histeria ni, right? Jadi kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Betul ke orang cakap bila penuh kena histeria ataupun rasuk ni, dia akan mudah untuk kena balik benda-benda macam tu? Macam mana tu? Seperti mana yang saya cakap tadi, ada satu kisah tak kira dia tengok cerita hantu sikit pun dia dah mudah menggigau malam. Nak tidur pun payah kan. Jadi macam mudah orang kata terpanggil-panggil. Sebab histeria ataupun rasuk bila jiwa kita first time kena akan mudah datang balik. Sebab apa ni ada satu kekuatan dalam diri dia tu dah hilang. Bila dah kena, bila dah nampak, bila jadi orang kata ibarat satu pintu lama ni berkunci, pintu semangat tu berkunci dah terbuka, mangga dah hilang semuanya. Jadi benda tu mudah singgah. Makhluk ni suka menyinggah tempat yang kosong. Jadi bila dah kosong, mudah dia datang. Sama juga tempat yang seperti saya katakan, rumah yang kosong. Seminggu rumah tu kosong. Di rumah kita seminggu rumah tu kosong. Ini berlaku kepada pak saudara saya. Dia pergi bertugas seminggu di tentera. Nanti dia balik, dia kena terajang dengan jin dalam entah jin mana entah singgah ke rumah dia, terajang keluar rumah. Jin karate ke? Serius sampai melambung ni. Nanti dia pergi berubat lah apa. Dia kata ustaz tu cakap benda tu ada duduk dekat rumah kau hampir seminggu selepas kau pergi. Bila rumah kau kosong, kata apa itu yang terjadi. Jadi kau jadikan rumah kau sebagai persinggahan kau saja. Kau pergi masuk, makan tidur keluar, makan tidur minum keluar. And then kau tak jadikan rumah kau sebagai tempat yang apa ni beribadah ke apa ke. Mudahkan benda tu masuk. Sama juga apa yang terjadi pada tubuh manusia tu. Itu yang saya cuba untuk cakapkan. Yang memang bila kita dah kosong, mudahlah satu perkara tu masuk. Seperti hamparan kain putih. Kalau kita nak cat hitam-hitam macam merah-merah je. Maknanya mudah benda tu akan mencorakkan tubuh orang tu bila orang tu dah kosong. Kosong dari segi bukan kosong dari segi dia dah blur mental dia apa ke. Dia tak ada pegangan agama yang paling kuat. Yang paling kuat sekali adalah pegangan agama lah. Yang tu lah. Kan tak ada pegangan agama. Dan walaupun dia kata aku dah mengaji setahun straight, orang kata habis dah mukaddam, habis tamat khatam semua ya betul. Tapi kadang-kadang tu kita perlukan sesuatu menjadi pendinding diri. Bila dah tahu lemahnya kita ni, kita kena cari orang yang boleh mempelajari, mengajar kita ataupun memberi pendinding pada diri kita. Sebab benda ni bila dah kosong, benda tu akan masuk. Berapa kali saya ulang lah tu kan. Benda yang dah dubuhi kosong dia akan masuk. Bila dah kena, lepas tu memang akan mudah untuk kena balik lah. Ya. So macam tu ya. Pada anda-anda di luar sana, tolonglah pertebalkan orang cakap pendinding diri tu untuk menghalang benda-benda macam ni untuk masuk dalam diri. Alright. Dan untuk soalan yang seterusnya, selalunya tempat macam mana yang mudah untuk terkena histeria dan juga rasuk ni? Tempat-tempat macam mana? Macam rumah husang ke, pejabat ke, kedai makan ke, macam mana? Okey, kan sebut macam tu sebenarnya subjektif sebenarnya. Kadang-kadang tu tempat orang ramai pun ada kena histeria. Kita tak dapat nak menjangka benda tu berlaku. Yang benda tu berlaku disebabkan pertama sekali kelemahan orang tu sendiri. And then dia tak kira kadang-kadang tu tengah makan dining hall ramai budak-budak student. Kadang-kadang bila tengah makan orang kata nampak kepala dia dah pinggan ke apa ke. Contohlah kalau dia sungguh jatuh Palikan lah. Palikan bercakap apa khabar dara kan. Sempurnakan saya. Jadi bila macam tu dia tidak kira tempat. Kadang-kadang tu seperti yang kita sedia maklum jin ni dia suka duduk di tempat-tempat yang kotor.
Di setiap sudut bangunan ruang kubikel ni, ruang 4 segi ni, kadang-kadang tu dia duduk di tempat yang bucu-bucu dinding. Dekat situ. Yang kadang-kadang tu duduk atas TV ni. Setiap ruang sudut tu ada kegemaran dia. Bucu tu. Itu antara kadang-kadang tu kalau kita pergi ke rumah orang yang kena histeria rasuk ke ustaz pergi kat mana yang dia orang tabur surah yasin, ayat yasin ditabur tu kat mana dia akan pergi kat setiap sudut. Kalau bagian bucu tu kalau perhati betul-betul kita tak nampak kan, ustaz tu nampak lah kan, tempat benda tu biasa berlari macam tu. Tempat yang tinggi tu normal je bagi dia normal. Kadang-kadang kalau mata kita hijab terbuka, kita akan nampak benda tu berjalan kat siling ni. Tengah berjalan Kadang-kadang tu merangkak kat siling, kita tak tahu betul yang mana. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tempat-tempat ni dia subjektif. Kadang-kadang tu yang menjadi poin utamanya orang tu sendiri. Anda kata orang tu lemah, tempat yang crowded pun dia akan jadi histeria. Jadi seperti yang sedia maklum, jin ni suka tempat seperti dalam tandas, rumah yang kosong, rumah tinggal. Jadi kalau orang tu dah lemah, tak kira lah orang tu tengah pun ni kedui kahwin ke menjerit ke, memang ada. Jadi dia subjektif. Benda ni susah untuk dikatakan kau jangan pergi rumah tu kau pergi, nanti kau kena histeria. Kadang-kadang tu kedai kopi mamak tu ada. Orang cakap tak kenal tempat lah. Tak kenal memang tempat. Kalau nak kena je macam tu. Kadang-kadang tu histeria ataupun rasuk ni utamanya apabila berlakunya santau ataupun ilmu 77. Bila ilmu 77 ni, dia kadang-kadang tu ilmu 77 ni, orang yang menuju ilmu sihir ni, dia ada satu orang cakap tu khadam itulah yang kadang-kadang tu pergi ke, aku nak kau pergi ke rumah A ni, kau pergi masuk dia, rasuk dia, jadikan dia gila kan, contoh macam tu kan. Dia hantar khadam dia tu, tak kira orang tu, orang dalam pergi hantar khadam ke rumah, orang A ni dah keluar pergi makan dengan family, dia carilah khadam tu, dan dia jumpa. Lepas dia jumpa, barulah dia menyerang. Itu yang terjadinya. Sebab tu kadang-kadang tu apa yang berlaku tak kira tempat. Benda ni bila orang hantar sekalipun ataupun orang tu makhluk halus dah ada di sekitar, dia akan tetap menyerang seandainya perumah tu rumah. Sebab tu saya kata benda ni subjektif. Memang kita tak dapat jangka. Ya, betul. Right? Jadi itu dia tempat-tempat yang di mana orang cakap dia tak kena tempat sebenarnya. Ada tu bucu-bucu tempat ataupun tempat tinggi, hutan lagilah kan. Alright, dan untuk soalan yang seterusnya, pengalaman Cik Saidi sendirilah pernah berhadapan dengan histeria ataupun rasuk. Pengalaman mana yang orang cakap, berat dia ni. Alah padahal lah. Macam gitu. Paling berat lah pengalaman Cik Saidi. Pengalaman pertama masa dekat sekolah, tapi saya nak pergi tengok pun orang tak bagi, cikgu-cikgu tak bagi. Ialah seperti saya cakap, pengalaman kat sekolah tu, ustaz pun kena kajang, tampar pun ada. Gangster tu. Bila dah histeria tu, kadang-kadang tu wanita tu yang hamba Allah yang kena tu di dalam dan dia dah kena histeria. Dan bila dah histeria, dia nampak benda tu dah aim dia tau. Senangnya aku nak masuk, singgah dalam tubuh dia. Bila dia dah singgah masuk ke tubuh dia, and then berlakulah satu orang kata pergelutan antara orang yang tak tahu dia ni kena rasuk. Jadi macam tu. Itu yang berlaku kat sekolah saya kan. Saya tak sempat nak tengok. Mungkin pada waktu yang tengah bising-bising, ada orang kelas, satu kelas histeria semua tu, orang cakap, ustaz dah nampak, ustaz dah kajang kan. Tak tahu pula kan, tengok ramai-ramai nampak ustaz melampau, tak ada lah. Tapi macam saya terbayang macam tu, pemikiran saya tu, ganas macam tu kan. Jadi tak sempat tengok lah. Cuma saya ni orang kata, bila kita nak pergi ke situ, arwah ayah pernah bercakap, saya sewaktu kecil ni, saya mula nampak benda-benda gaib. Jadi bila mula mendapat benda gaib, kalau tubuh kita tak kuat, jangan pergi. Maknanya orang kata batin kita tak kuat. Orang kata kita tak ada ilmu pendidik, kita tak belajar lagi waktu itu sekolah rendah kan. Jadi sekolah menengah pun kena juga. Jadi saya tak berani pergi. Sebab apa ni, kalau takut saya nampak benda tu aim saya pula. Walaupun kita ni ada jati diri lelaki ni lebih kuat daripada perempuan, tapi kadang-kadang tu benda tu akan mengikut kita ke rumah. Dia tak nak singgah kat tubuh kita, dia akan mengikut ke rumah. Yang tu bahaya kepada family kita lain pula.
Jadi pernah yang saya tengok dekat UiTM, tak salah, itu paling saya ingat apa bila-bila lah. Yang saya cerita tadi, perempuan dipegang oleh seorang lelaki, dua orang perempuan, satu lagi pegang kaki. Power dia tu pegang tangan belah ni, kawan dia, classmate dia tu pegang sini. Jadi pegang, saya dengar, saya bercerita, saya dengar barang-barang banyak, seluar senteng macam ni, saya ingat lagi, dengan muka berserabai, tak ada apa ni, blusher, tak ada makeup, tak ada blushing. minyak wangi pun tak sempat, tengah buat kerja kan. Taklah handsome buruk lah masa tu. And then dia nak melintas kawasan ke hotel saya. Nampaklah pergelutan berlaku pada pukul 1 pagi. Pada waktu tu budak art memang dekat studio. Budak art dengan, kalau dekat waktu UiTM macam tu ada fine metal, ada textile. Kalau fine metal ni dia buat cincin, permata semua kan. Memang bising ketung gitu kan. Kalau textile tu ada buat painting. Saya ni textile buat painting semua kan. Jadi bila saya jumpa benda tu depan mata saya renung lah. Allah, ni first time aku tengok Hysteria. First time aku tengok Hysteria. Tapi bukan Hysteria, ni rastu. Sebab perempuan tu dah pernah terjadi berkali-kali dalam kelas dia, kat luar, kat dining semua. And then depan mata saya kali ni. Bila depan mata saya kali ni, saya tengok, saya renung. Saya cuba nak membaca dalam hati untuk mendinding saya. Tapi benda tu, dia tengok saya, dia tengah bergelut macam ni, tengok saya, dia diam. Dia diam, dia tunduk, dia senyum. Saya malu macam tu lah. Macam tu. Jadi macam perempuan tu. Perempuan. Jadi kenapa? Lepas tu yang kawan pegang ni, pegang sungguh-sungguh ni, dia cakap, dah longgar. Mungkin dah keluar. Bikin macam tu kan. Saya dah buat macam ni, saya nak letak barang saya kan. Nampak dia tunduk tu, kemudian bergelut lagi. Saya nak letak abang saya, junior tu cakap, abang saya ni lari. Cakap macam tu. Saya nak tolong, saya boleh tolong, dia cakap macam tu. Memang betul saya boleh tolong. Masa tu dah ready nak tolong orang tu. Tak apa, abang saya ni lari. Tak apa, abang saya pergi, kita orang boleh handle. Macam ni. Okay, fine, dia tak nak minta tolong kita. Menurut petua, saya belajar dengan ustaz-ustaz ataupun ayah saya sendiri orang agama. Dia pernah cakap, seandainya orang tu tak ingin pertolongan kita, jangan pergi. Andai kata, abang saya ni tolong, okey, boleh kita pergi. Mampu tak mampu, kita boleh pergi. Maknanya itu dah jadi tanggungjawab. Bila orang minta tolong, kita kena tolong. Jadi bila korang tak nak tolong, kita tak payah tolong lah. Larilah. And then, tak apalah. Tak apa kan? Tak apa kan? Perempuan tu berbang. Berbalik lagi. Balik semula. And then saya renung balik, dia tak tengok muka saya. Dan muka saya tunduk. And then pergi. And then esok kan, saya pergi kat studio. Saya tengah buat kerja, datanglah power dia tu. Saya takutlah Pak Wudi tu jealous ke apa, girlfriend gitu tengok saya kena malu-malu kan. Kata abang saya ni pakai apa? Pakai baju lah. Tak pakai apa lagi. Takkan pakai baju, pakai semua di studio, takkan dalam pakai spending. Malu kau orang kan. Tak ada lah abang saya ni pakai apa kata. Tak pakai apa pun. Kenapa? Sebab malam tu saya cakap apa ni, girlfriend saya yang kena rasuk tu. Yang rasuk dia tu bukan dia dah. Tahu. Dah habis tu cakap itu tahu. Tapi janganlah pergi sampai awak nak marah kat saya, apa ni, girlfriend awak senyum kat saya. Tak. Dia kata, yang merasuk dia tu memperkenalkan diri sebagai puteri bunian. Dia kata, aku puteri bunian di kawasan ini. Dia cakap macam tu. Sudah. Kata, itulah. Sudah Cik Zaidi. Abang Zaidi kata, sudah. Kenapa puteri bunian tu suka kat Abang Zaidi? Kau jangan. Kau ni masing. Aku lari beli UiTM ni. Budak jadi macam tu depan mata. Kena rasuk. Sekarang ni macam mana? Dia macam okey dah. Dia ingat tak apa yang terjadi malam tu? Dia ingat, dia nampak, tapi dia tak mampu nak menguasai tubuh dia. Sebab benda tu apa ni, dah conquer tubuh dia. Dia nampak, jadi dia bingung, tak boleh buat apa-apa. Cuma dia kata, apa yang saya tengok depan mata saya, pada waktu dia malu, makhluk tu malu berhadapan dengan saya, dia dah macam longgarkan tangan dia semua tu. Kawan dia terkejut lah. Mungkin dah baik dah lepas kaki, lepas tangan. Kawan dia yang duduk depan tu, tiba-tiba bang, dia terkajam. Melambung. Perempuan dia terkajam. Melambung tu. Melambung tu macam sakit lah. Lepas tu pegang balik kaki. Aduh kan. Itu tu, saya nak tolong boleh? Saya nak tolong. Tak payah apa saya dia balik. Bila dia cakap macam tu, kita balik lah kan. Belah kan. Jadi tak nak minta nak pertolongan daripada kita. Walaupun pada waktu tu kita yakin kita bertolong kan. Itu berlaku depan mata saya. Yang selebihnya ada dekat dining hall waktu tu. Saya tengah makan. Saya dah balik. Ada perempuan yang kena histeria kat situ.
tengah hantar tray, biasalah kan, untuk polis. Hantar tray, bam, berbuih mulut isteri, bangun bangkit semua tu. Datang ada ustaz juga tu. Ustaz tu student di situ. Pergi dia nak baca ruqyah. Dia baca ruqyah, perempuan tu bangkit, berdiri. Engkau tu budak lagi. Aku boleh baca apa yang kau baca. Gini ustaz tu. Ustaz tu pula berbuih. Dia kata macam, dia tengah baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallah. Kejut macam tu kan. Dia kata, kau budak lagi. Setok karung kan. Itu pernah berlaku. Jadi maknanya memang kawasan tu memang di situ tapak yang keras. Jadi bila tubuh yang lemah mudah dapat. Itu depan mata lah. Saya ni saya ikut pegangan arwah ayah saya tu, orang agama kan. Ustaz cakap kalau orang tak nak minta pertolongan daripada engkau jangan pergi tolong. Anda kata orang tu tolonglah baru pergi tolong. Bukan orang kata dah keadaan kritikal kalau tak tolong juga, tak adalah. Maknanya kita cuba. Bila dah orang tak nak minta pertolongan daripada engkau, tak perlulah. Sebab ia akan memudahkan diri kau sendiri. Tapi seandainya kritikal, tiada sesiapa kat situ, dia tolonglah sedaya mampu. Itu nasihat ni lah. Itu pengalaman yang manis lah. Bagi saya manis, bagi orang lain tak tahu. Betul. Kalau macam saya sendiri pun memang saya suka benda-benda macam ni. Itu ibarat macam pengalaman yang manis lah, bukan pengalaman yang buruk apa semua kan. Jadi itu dia perkongsian Cik Saidi tentang orang cakap pengalaman dia masa zaman-zaman dia dulu. Mungkin sekarang ni pun ada lagi. Alright. Dan untuk soalan yang terakhir untuk episod yang pertama ni, boleh tak share macam mana kita nak elakkan diri daripada terkena histeria dan juga rasuk ni? Okey. Ini agak subjektif sebenarnya. Anda kata orang tu dah pernah alami, pernah kena, ianya agak sukar juga sebenarnya. Tapi seperti yang kita sedia maklum, kita sebagai orang Islam, kita kena percaya kepada setiap apa yang berlaku itu atas kehendak dia. Kalau seandainya kita ni orang kata kita tidak percayakan pada benda gaib, and then kita terkena benda-benda macam tu, payahlah kita nak berubat. Satu lagi, seperti nasihat saya lah, jangan jauhkan diri kita dengan Al-Quran, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Dalam setiap Al-Quran tu ada surah-surah yang tertentu menceritakan tentang gangguan-gangguan makhluk halus ni. Memang ada. And then kenapa perlu ruqyah? Kenapa dalam YouTube tu, kalau pergi ke YouTube, tertype je ruqyah, berpuluh-puluh video tentang ruqyah. Ruqyah lawan jin, ruqyah lawan syaitan, semua hantu semua ada. Kenapa? Sebab dalam ruqyah tu sendiri dia pendinding. Contoh kita ambil 3 kul kul huwallah, dan qul a'udzu birabbin nas, dan qul al-falaq. Al-falaq tu sendiri dia untuk orang kata macam saya pernah belajar. Kita baca al-falaq kat tangan. Kalau seandainya orang tu kena sihir ataupun kena gangguan, kita baca yang kita usap saja. Kalau tangan kita ada terasa getaran tu, memang betul-betul lah benda tu ada dah singgah. Sebab tu benda ni akan orang kata jadi kuatnya seorang manusia tu apabila kita selalu amalkan ayat Quran. 3 kul ke 7 ayat surah Yasin ke yang terakhir, dan kadang-kadang tu kita kena baca ayat kursi. Tapi sebaik mungkinnya lah seorang manusia yang beragama Islam seperti kita semua ni, basahkan lidah kita, sentiasa berzikir dengan 3 kul itu paling mustahab. 3 kul. Kadang-kadang tu saya pernah alami tempat rumah abang saya yang kena histeria, kena rasuk, kadang-kadang tu saya baca 3 kul je. 3 kul je. Yang paling saya beritahu ke wife saya, kepada anak-anak saya kan, kadang-kadang tu kalau payah nak tidur, baca Qul huwallah saja, Al-Ikhlas saja. 10 kali dah cukup. Sebab 10 Al-Ikhlas seolah-olah kita membina satu rumah di alam sana. Satu dinding rumah yang besar, dan 10 lagi dan 10 lagi. Itu petua seorang yang guru saya kata, engkau amalkan Qul huwallah kurang 10 ataupun 11 kali, insya-Allah dekat sana ada rumah baru untuk kau bila kau dah pergi. Jadi itu kelebihannya untuk ada seorang tu yang sentiasa membasahkan lidah dia dengan ayat-ayat Quran. Jadi macam saya cakap lah, untuk dinding diri kita ni yang penting 3 kul tu jangan lepas lah. Jadikan sebagai orang kata berbasah mulut. Kadang-kadang tu macam saya ni, orang selalu cakap, orang cocok usuk, orang cakap orang melatah ke apa ke, saya selalu melatah Allahu Akbar ke apa ke, kadang-kadang tu Allahu Akbar. Kenapa? Kau ni bagus, saya ni kau melatah, bukan masalah saya bagus tak, sebab kita selalu basahkan lidah kita.
Bila kita tahu kita ni selalu terdedah dengan makhluk sebelah, arwah ayah saya cakap, kata, engkau Zaidi, engkau dari kecil lagi kau nampak benda macam ni. Jadi engkau masa kecil tu kau ada pengalaman lah. Jadi benda ni suka berdamping dengan kau. Pernah satu ketika saya didatangi oleh Lang Sui yang ajak berkahwin dengan dia. Jadi itu jadi jadi bila jadi macam tu, arwah ayah cakap, engkau ni lain, sebab engkau ni lain. Kau ni pernah didampingi dengan benda macam tu masa kecil-kecil, kau pernah nampak. Jadi kau kena basahkan lidah kau dengan surah-surah ayat Quran. Jadi saya nasihatkan kepada yang mereka yang ada lemahnya jiwa dia. Tak kira lah kaum wanita yang kadang-kadang tu datangnya waktu kotor dia. Tak perlu risau, kata waktu kotor aku tak boleh nak baca Quran, tak apa, hafal aje, buat zikir saja. Itu dah memadai. Sebab itulah punca utamanya makhluk tak mampu nak ganggu. Itulah nasihat saya. Jika kau paling mudah. Itu dia. Perkara yang sangat mudah untuk menjadi pedinding anda semua, iaitu baca 3 kul saja, insya-Allah akan menjadi pedinding untuk anda semua. Alright? InsyaAllah. Alright, itu dia untuk episod yang kali pertama ni. Bukan kali pertama lah, sorry. Untuk episod yang pertama, iaitu pembincangan tentang di mana histeria dan juga rasuk. Dan terima kasih kepada Encik Saidi kerana sudi berkongsi cerita dan juga pengalaman, orang cakap bagi tahu tentang macam mana nak berdinding, tempat di mana tempat-tempat yang adanya benda-benda macam tu. Alright. Dan kepada anda juga sesiapa yang ingin berkongsi atau pengalaman histeria dan juga rasuk, boleh komen di ruangan komen yang berada di bawah tu. Dan kau nantikan episod yang akan datang. Dan kepada penonton juga boleh komen mengenai episod kali ini, dan jangan lupa untuk share, like dan juga subscribe channel Manis FM. Kita akan jumpa di episod yang akan datang. Terima kasih.